Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melafazkan puji-pujian tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah di atas peluang, di atas hidayah dan juga bimbingan dari Allah kepada kita. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita bersama-sama akan mempelajari tentang pengertian di sebalik nama-nama surah di dalam Al-Quran. Dan kita akan sama-sama insya-Allah pada malam ini mencari tema yang bersesuaian dengan surah-surah yang kita akan pelajari pada malam ini. Kita doakan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sepanjang majlis ilmu ini berlangsung. Allah berikan kita keberkatan pada permulaan sehingga kepada penghujung majlis ilmu kita pada malam ini. Kita doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang tidak dapat mengikuti pengisian pada malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelapangan agar dapat mengikuti pengisian ini walaupun tidak secara langsung, tapi boleh mengikuti secara rakaman. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang ingin melihat rakaman bagi nama-nama surah yang lepas, boleh lihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi moga-moga dimanfaatkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi malam ni kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang dua surah. Surah yang pertama yang kita nak belajar adalah surah Al-Mujadilah, ataupun boleh diletakkan barisnya Al-Mujadalah. Tuan-tuan, malam ni kita dah masuk kepada juzuk yang ke-28. Tahniah kepada semua yang berjaya, yang selalu mengikuti pengisian ini. Ya, kita sebenarnya dah sampai juzuk ke-28. Surah Al-Mujadilah ini merupakan surah pertama yang berada pada juzuk yang ke-28. Alhamdulillah. Maknanya tinggal lagi 2 juzuk sahaja. Kita akan tamat mempelajari nama-nama surah di dalam Al-Quran. Namun begitu, surah Al-Mujadalah ini ia merupakan surah yang ke-58. Ini bermakna lebih kurang 50 lagi, kan, 50 lebih nama-nama surah yang belum kita belajar. Sempat ke kita nak habis untuk hujung tahun ni? InsyaAllah, kita jika tak sempat habis, kita akan sambung pada tahun 2022. InsyaAllah doakan semoga Allah Ta'ala beri kita rahmat untuk kita dapat mengkhatamkan, menyelesaikan pengisian kita tentang
nama dan tema surah Al-Quranul Karim. Suratul Al-Mujadalah. Okey, kat situ kita dapati pada Al-Mujadalah ni ataupun Al-Mujadilah, Al-Mujadilah ni dia berkaitan dengan, kalau tengok pada terjemahan, ada pelbagai lah. Ada setengahnya menterjemah Al-Mujadalah ni bersoal jawab. Maknanya ada yang menyoal dan ada yang kena jawab. Menyoal tu, yang disoal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersoal tu siapa? Okey, kalau kita tengok pada nama surah Al-Mujadalah, berkaitan dengan wanita yang dia mengajukan aduan. Dia ada mengadu sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya surah Al-Mujadalah ni diambil daripada kisah seorang perempuan. Siapa perempuan tu? InsyaAllah kejap lagi kita akan jumpa maklumatnya. Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan pernah mengikuti sinopsis juzuk 28, ya, surah Al-Mujadalah dia adalah juzuk 28. Juzuk 28, surah-surah yang berada dalam juzuk 28 semuanya adalah surah yang turun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya kita masuk juzuk 28 ni, Allah bawa kita, jom kita berada ketika mana ayat-ayat Quran Nabi dah sampai dekat Madinah. Jadi juzuk 28 ni adalah juzuk suasana Madinah. Nanti waktu kita masuk juzuk 29 pula, suasana Mekah. Okay. Jadi kita dapati Al-Mujadalah, okay, wanita yang mengadukan aduan. Ada yang menterjemah dia bersoal jawab. Siapa boleh berikan maklum balas dalam Quran terjemahan yang tuan-tuan rujuk? Okay, sebelum tu kalau tuan-tuan nak rujuk Quran terjemahan ataupun tuan-tuan nak buka Quran, surah Al-Mujadalah ini dia berada pada muka surat 542 sehingga muka surat 545. Ada 22 ayat. Kalau siapa-siapa yang dia ada Quran depan dia, dia sempat tengok, boleh tak berkongsi maklumat Al-Mujadilah tu diterjemahkan sebagai apa? Siapa boleh berkongsikan maklumat? Bersoal jawab. Bersoal jawab. Okey, selain tu ada tak? Ada tak? Saya tengok dekat chat dia. Wanita yang bersoal jawab. Okey. Saya ambil wanita yang mengajukan aduan ni ada dalam Quran terjemahan Indon pun ada. Quran terjemahan Malaysia pun ada. Okey, tak apalah. Yang paling pasti Al-Mujadalah ni dia memang kaitan dengan bersoal jawab. So, membuat aduan, mengadukan satu isu termasuk dalam bersoal jawab. Tapi dia adalah wanita. Pastinya dia adalah wanita. Okey. Kalau kita belajar nama lain surah Al-Mujadalah ni, okey, kadang ada setengah para ulama mereka menamakan surah Al-Mujadalah ni dengan nama lain surah Qad Sami'a. Dia kata surah Qad Sami'a. Kenapa dinamakan surah Qad Sami'a? Kerana pada ayat pertama kita akan rujuk sebentar lagi, dimulakan oleh Allah dengan perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad sami'a. Okey, sesungguhnya telah mendengar Allah. Ada para ulama diletakkan nama lain. Kan, contoh kalau nak catat sama Umar dekat nota ni, saya tak tulislah siapa nama para ulama tersebut. Tapi kalau tu nak catat, di antara ulama yang menamakan surah ini dengan nama surah Qad Sami'a seperti Al-Imamu Al-Alusi, seperti Al-Imamu Ibnu Ashur,
termasuklah Al-Imam Suyuti. Dan ada satu lagi nama surah yang lain. Dia bukan Mujadalah, dia bukan Qad Sami'a, ada satu lagi, ada para ulama namakan dia dengan nama surah Az-Zihar. Surah Az-Zihar. Boleh juga letakkan satu lagi nama, maklumat nama surah tu. Surah Az-Zihar. Zihar. Surah Az-Zihar. Ulama yang menamakan surah Al-Mujadalah ni dengan nama surah Az-Zihar seperti Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti ni dia ada menamakan surah ini adalah surah Az-Zihar. Berwujud dalam kitab Al-Itqan fil Ulumi Al-Quran. Okey, tak apalah. Kita sebut dulu maklumat tambahan kan, supaya sebab daripada nama-nama lain ni yang para ulama menamakan, dia seperti memberi kita gambaran awal. Kenapa dinamakan Qad Sami'a? Kerana dia ada kaitan dengan Allah tu yang telah mendengar. Mendengar pasal apa? Mendengar perkara apa? Mendengar Al-Mujadilah. Kalau kita gabungkan kan. Dia sesungguhnya telah mendengar. Qad Sami'a ni maknanya telah mendengar, iaitu Allah. Okey, Allah telah mendengar apa? Allah mendengar satu sesi Al-Mujadalah. Satu sesi bersoal jawab. Satu sesi Nabi diajukan permasalahan oleh seorang wanita. Wanita itu dia mengadukan. Dia mengajukan perkara apa? Dia mengajukan tentang Az-Zihar. Sebab itu namanya surah Az-Zihar. Maklumat tentang zihar kita dalam urusan perkahwinan, hukum akam perkahwinan, yang masyhur kita selalu dengar istilah talak, betul? Orang Melayu kata panggil talak. Yalah, talak tak apalah, tapi yang tepat pronunciation dia adalah huruf qa, talaq. Okey, orang kita tahu kalau sebut pasal talak, ramai orang tahu hukum hakam perceraian. Kan? Tetapi sebenarnya dalam urusan rumah tangga, dalam urusan munakahat, ada satu lagi perkara yang dinamakan hukum zihar. Jadi, kalau nak rujuk hukum hakam zihar, dia tak ada dalam surah lain. Dia hanya ada dalam surah Al-Mujadalah. Oleh kerana surah itu memuatkan hukum zihar dalam surah tersebut, maka Al-Imam Suyuti meletakkan namanya adalah surah Az-Zihar. Itu antara alasan kenapa para ulama menamakan surah itu dengan nama surah Az-Zihar. Okay, jelas tuan dapat justifikasinya. Okay. Tetapi nama yang masyhur, nama yang tauqifi adalah Al-Mujadalah. Okay. Sebelum saya lanjutkan tentang di manakah sumber ayat tentang Al-Mujadalah, izinkan saya menyebutkan terlebih dahulu, kita tengok ayat teruslah. Okay. Kalau kita nak rujuk, dalam ayat manakah di antara 22 ayat surah Al-Mujadalah ada perkataan Mujadalah, kita boleh jumpa pada ayat yang pertama, iaitu ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Jumpa perkataan tujadiluka. Tujadiluka inilah yang dijadikan sebagai nama surah Al-Mujadalah. Okey, dapat tak sumber dia? Tujadiluka. Okay. Kalau ulama yang mengatakan surah tu nama Qad Sami'a,
Dia ambil dekat ayat yang mula-mula sekali, kalimah yang mula-mula. Qad sami'a Allah. Dia ambil mula-mula. Okey. Kalau yang kata mana ayat yang ada kalimah zihar. Zihar tu ayat nombor 2. Kita akan jumpa perkataan alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Cuba tak perkataan yuzahiru. Inilah yang dinamakan surah itu juga dengan surah Al-Zihar. Okey. Zihar tu apa? Menziharkan isteri. Apa makna zihar? Apa makna zihar? Okey, zihar ni kalau zaman dulu zihar ni dia seperti dikaitkan dengan talak. Kalau talak tu kita tahulah kan ceraikan kan talak. Tapi zaman dulu mereka ada buat seperti nak talak tu dia memziharkan isteri. Zihar ni perkataan zihar sebenarnya belakang lah. Sebenarnya perkataan zihar ni si suami telah menyamakan isteri dia ni seperti ibunya. Sama seperti ibu dia. Kenapa tak boleh? Sebab ibu tak boleh dikawini. Betul? Kan? Jadi kalau menyamakan isteri seperti ibu dia, maknanya dia tak bolehlah nak menggauli isterinya lagi. Kan? Dia akan bawa seperti hukum, seperti kalau zaman dulu dia kaitkan dengan talak. Tetapi waktu perempuan ni dia bertanya soalan dekat Nabi pasal suami dia membiarkan dia tadi tu, macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Apa jawapan dia? Itulah dia panggil sesi berdialog, iaitu seorang perempuan mengadu kepada Nabi dia telah diziharkan. Okay. Untuk maklumat lanjut tentang zihar, saya minta biasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh nanti tolong saya tunjukkan tuan-tuan ini. Okey, nanti tuan-tuan boleh buka dekat laman Sesawang Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan cari dekat Irsyad Al-Fatawa, siri ke-215, tajuknya Hukum Hakam Berkaitan dengan Zihar. Kita cari maklumat ni, nanti akan ada perbincangan secara lanjut. Kenapa saya tak nak bincang lanjut? Sebab kita bukan nak masuk kepada sesi kita nak tadabbur ayat. Kalau kita masuk kepada sesi tadabbur ayat, kita akan cerita panjang hukum zihar ni, macam mana hukum hakamnya. Tetapi untuk kita belajar nama dan tema surah, maka cukup kita mengetahui bahawa perempuan tadi dia mengadu kepada Nabi isu apa? Isu tentang zihar. Okey, sikitlah maklumat kalau kita nak kongsikan pun. Okey. Apa tu zihar? Kalau tengok dekat laman Sesawang tu, tuan nampak kan? Saya kongsikan nota yang Jabatan Mufti punya wilayah, jumpa kan? Nampak tak? Mohon maklum balas. Nampak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey, nampak. Okey, kalau baca dekat sini, dekat awal-awal dinyatakan apa itu maksud zihar. Okey, kita tengok dari sudut istilah. Okey, dari segi istilah, zihar ditarifkan, diartikan sebagai perkataan suami yang menyamakan isterinya yang belum tertalak secara bain dengan wanita yang mahram. Maksudnya isteri dia tu masih lagi isteri dia. Tetapi dia menyamakan isteri dia sama macam wanita yang suami dia memang tak boleh kahwin sampai bila. Seperti apa? Seperti ibunya.
Okey, kita baca lagi. Baca lagi. Okey. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, asal zihar adalah dari kalimah adh-dhahru, iaitu bahagian belakang. Hal ini kerana orang jahiliyah, orang-orang dahulu ni, khususnya pada zaman Nabi, apabila mereka saling menziharkan isteri mereka, mereka akan berkata kepada isterinya, kamu ni ke atas diriku sama seperti bahagian belakang ibuku. Okey, jelas. Okay, baca sikit lagi. Okey. Dahulunya zihar dianggap sebagai talak pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah memberikan rukhsah, keringinan kepada umat ini dengan menjadikan zihar itu dia bukanlah jatuh hukum talak. Tetapi dia ada kafarahnya. Maksudnya orang yang telah ziharkan isteri ni dia tak jatuhlah seperti talak. Okey, tetapi kalau dia nak rujuk, kalau dia nak bersama dengan isteri dia, sebagai denda dia menyamakan isteri dia macam mak dia, maka ada beberapa kafarah, tebus dosa dia membiarkan isterinya ini. Jadi kalau hatta dalam kamus dewan pun ada perkataan zihar. Okey, jelas? Okey, kita teruskan dengan nama surah ni. Kita jelas. Okey. Zihar. Okey, sebelum kita masuk zihar tu, kita nak patah balik kepada nama surah. Okey. Begini. Okey, surah ni kadang-kadang para ulama menyebut al-mujadalah. Dal tu dia baris atas. Boleh juga dibaca al-mujadilah. Jadi dua-dua betul. Surah al-mujadalah pun betul, surah al-mujadilah pun betul. Okey. Kalau dibaca dal itu berbaris di atas mujadalah, ia akan membawa makna perbincangan antara Nabi dengan Rasul. Kalau kita baca dia baris atas, dia akan membawa makna isu soal jawab tu. Dia pada isu antara Nabi dengan perempuan tersebut. Dia kalau kita baris dia di atas, dia merujuk kepada isu. Okey, sebab tu diterjemah soal jawab. Tapi kalau dibaca dal tu, kalau kita baris dia di bawah, dia akan merujuk kepada pelakunya. Pelaku kepada yang bertanya, yang bersoal. Itu je beza dia. Kalau dibaca baris atas al-mujadalah, dia merujuk, dalam bahasa Arab dia panggil masdar lah, kata terbitan. Maknanya kalau dibaca mujadalah akan membawa makna isu yang disoal jawab tu, isu perbincangan tu. Tapi kalau dibaca di baris bawah al-mujadilah akan merujuk kepada pelaku itu. Itu je beza dia. Tapi sebenarnya sama. Sebab tu boleh dibaca al-mujadalah ataupun dibaca al-mujadilah. Okay, dapat tak beza tu? Maknanya kalau kita baca surah mujadidilah tu, dia merujuk kepada ismun fa'il. Kata nama pelaku. Kalau kita baca mujadilah, dia merujuk kepada orang. Dia terus merujuk kepada perempuan yang bersoal jawab. Tapi kalau dibaca mujadadalah, merujuk kepada isu yang dibincangkan. Itu je beza dia. Tapi sebenarnya sama. Okay, jelas ya? Okay. Kita terus pergi kepada kenapa surah tu namanya Mujadalah. Okey, kita tengok. Okey, dalam kitab Awwalu Marrah dinyatakan kenapa ada sebab apa dinamakan Mujadalah, kerana pada permulaan ayat terdapat peristiwa
yang terjadi di antara Khawlah binti Sa'labah. Tulis sikit yang tulis dalam tulisan Jawinya. Pada nota tu saya tak tulis Jawi. Kan? Dan saya tulis Rumi kan. Khawlah binti Sa'labah. Khawlah. Okey, Khawlah binti Sa'labah. Dia ada isu dengan suami dia, nama suaminya Aus bin Samit. Aus bin Samit. Suami Khawlah ni lah yang telah menziharkan Khawlah. Aus, dia telah menyamakan isteri dia macam mak mentua dia. Macam mak dia lah. Macam mak Aus lah. Jadi perempuan ini, dia pergilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu isu tentang kalau suami dah zihar nak kena buat apa? Jatuh tak talak? Apa hak aku sebagai seorang perempuan? Lepas tu mengadu kepada Nabi. Kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ada pada ketika pertemuan Khawlah dengan Nabi. Tapi Aisyah dia tak dapat tangkap apa yang mereka perbincangkan tu. Walaupun Aisyah tak dengar, tapi siapa dengar? Ayat pertama kata Allah mendengar. Allah tahu isu tu apa. Tapi hukum tentang orang zihar ni belum ada lagi. Lepas peristiwa perempuan ini, Khawlah jumpa dengan Aus ini, Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha bertemu dengan Nabi, Allah turunkanlah macam mana hukum zihar itu. Okey, jelas ya? Okey. Kemudian kita tengok terus pergi kepada ayat tadi kita dah baca kan? Kita baca dulu ayat dia. Sumber ayat dia. Sumber penamaan surah tu. Okey, kita tengok dulu ayat dia. Okey. Ayat menjadi sumber rujukan kepada nama surah tu. Ayat pertama. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Okey, kenapa saya warnakan biru ni? Nanti saya akan terangkan. Kita terangkan dulu maksud dia. Sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan. Perempuan tadi siapa? Khawlah binti Sa'labah. Okey, macam mana kita tahu perempuan tu nama Khawlah? Lepas tu kita kena rujuk hadis Nabi SAW. Ayat hanya kata perempuan. Lepas tu perkataan allati, merujuk kepada bahasa perempuan. Kalau lelaki alladhi, dia allati, perempuan. Tujadiluka, okey, perempuan lah. Lepas tu dia terjemah seorang perempuan. Yang apa? Tujadiluka, yang mengajukan aduan kepadamu. Okay, Allah tak ada cerita waktu ayat ni turun, Allah bagi tahu. Sesungguhnya Allah telah dengar apa isu perempuan itu yang dia mengadu kepada engkau, wahai Muhammad. Tentang apa? Dia beraduan tentang apa? Dia nak selesaikan masalah tentang apa? Fi zawjiha, tentang suaminya. Siapa suaminya? Aus bin As-Samit. Nak tanya macam mana dengan suami dia ni? Apa dia perlu buat? Okay. Tapi Allah dengar tak? Allah Maha mendengar. Walaupun Aisyah dia tidak dapat mendengar isu itu, tapi Allah mengatakan Allah Maha mendengar apa isi hati perasaan perempuan tersebut setelah dia diziharkan oleh suaminya. Kan? Orang perempuan nak mengadu masalah hak dia pada zaman Nabi, mengadu kepada Nabi SAW. Okey. Lepas tu Allah mengatakan, wa tashtaki ila Allah. Dan perempuan itu juga mengadu keadaannya kepada Allah. Maksud dia apa? Kan dia tanya Nabi. Nabi kan ada wahyu. Allah Ta'ala akan berikan petunjuk wahyu.
Jadi apabila dia tanya Nabi, sebenarnya dia juga mengadu kepada Allah. Lepas tu Allah kata, Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ayat ni Allah kata, Allah sentiasa mendengar apa yang kamu berdua bincangkan. Kamu berdua tu siapa? Perempuan tadi dengan Nabi SAW. Okay, perhatikan baik-baik ayat nombor 1 ni. Kerana dia akan membantu kita untuk memahami apakah tema surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah kata Allah sentiasa mendengar apa yang kamu berdua bincangkan. Lepas tu Allah tutup ayat itu. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jelas ya? Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 1, ada berapa kalikah dalam satu ayat diulang tentang Allah mendengar. Diulang tentang Allah tu mendengar, kita jumpa 3 kali. Saya dah warnakan dengan warna biru tu. Sami'a, Allah telah mendengar. Yasma'u, Allahu yasma'u, Allah sentiasa mendengar. Sedang mendengar. Sami'un, maha mendengar sampai bila-bila. Okey, saya minta tuan-tuan catat dekat sini. Ayat 1 ni, kan, kita tahu isu dia kan? Okey. Ayat 1 ni, mula-mula sami'a, tulis. Perkataan sami'a, dia adalah past tense ataupun fi'lun madhi. Kata kerja yang telah berlaku, iaitu Allah bagi tahu Allah tu telah mendengar. Maknanya menunjukkan past tense, menunjukkan perbuatan Allah telah mendengar. Lepas tu pula tengah-tengah ayat tu Allah kata wallahu yasma'u, Allah sentiasa mendengar. Waktu dekat ayat, okey, waktu dekat ayat yasma'u, Allah guna pula present tense. Kata kerja sedang mendengar. Kalau kita baca terjemahan, kita mungkin tak perasan tentang past tense, present tense, fa'lul madhi, fa'lul mudhari'. Okey. Kalau sami'a, Allah telah mendengar. Lepas tu yasma'u, sedang mendengar. Okey. Lepas tu Allah kata sami'un, Allah maha mendengar. Kalau sami'un ni, kalau sami'un maha mendengar ni, apa beza tiga-tiga? Okey, apa beza sami'a, yasma'u, sami'un? Isu sama pasal dengar. Okey. Kalau Allah guna telah mendengar, memberikan mesej kepada kita, Allah tu sejak azali lagi dia itu mendengar. Kenapa Allah gunakan fa'lul madhi? Kata kerja telah mendengar membawa makna Allah tu sejak azali lagi dia memang mendengar. Itu jawapan dia. Kenapa Allah menggunakan dia yasma'u, menunjukkan fa'lul mudhari', kata kerja sekarang dia mendengar, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu dia sentiasa mendengar. Macam tu. Kalau dia guna kata kerja sekarang, fa'lul madhi, fa'lul mudhari' ataupun present tense, akan membawa erti Allah tu dia continuous dan continual. Dia akan sentiasa mendengar. Lepas tu pula Allah letak dia sami'un. Kalau sami'un ni, kalau nak mudah faham, istilah dia macam ni. Dulu, kini, selama-lamanya. Itulah maksud dari sudut sami'un. Sami'un ni,
Dia nak menunjukkan kepada Allah tu dia mendengar, dulu dia mendengar, sekarang dia mendengar, sampai bila-bila dah dia mendengar. Okey, jelas. Okey, dapatkan dulu maklumat itu kerana kita senang nak faham nanti dekat tema surah. Okey. Jadi ayat 1 ni apa dapat kita belajar? Isu tentang seorang perempuan, okey, kisah Khawlah binti Sa'labah mengadu tentang suami dia telah ziharkan dia itu. Allah bagi tahu dekat ayat pertama ni. Kan? Allah beritahu kalau kita gabungkan tiga-tiga, sami'a, yasma'u dan sami'u ni tetap akan dapat macam mana Allah tu mendengar. Maknanya Allah tu yang mendengar isu tadi. Sebenarnya hukum zihar ni dia adalah hukum. Kan? Maknanya kenapa Allah nak sebut dia mendengar, sampaikan kata dia dulu dah mendengar, sekarang pun dia mendengar, sampai bila-bila pun dia mendengar. Kenapa Allah nak sebut macam tu? Kerana dia dikaitkan dengan isu hukum hakam. Okey, dapatkan dulu maklumat itu. Okey, selesai. Okey, kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Zihar ni boleh ke? Okey, tengok ayat 2. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah dengar pasal apa? Sampai bila-bila Allah mendengar. Isu apa? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Orang yang mengziharkan isterinya dalam kalangan kamu. Ia adalah perbuatan yang salah. Sebab apa? Ma hunna ummahatihim. Isteri mereka ni bukanlah ibu mereka. Isteri tak sama macam mak. Isteri berbeza. Mak berbeza. Allah pun menerangkan apakah tak sama ibu lelaki itu dengan isteri dia. Allah mengatakan, in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Lepas tu Allah memberitahu tentang apa? Perbuatan zihar ni berdosa tak? Allah mengatakan, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa dhura. Allah kata, dan sesungguhnya mereka mengatakan suatu perkara yang mungkar. Rupanya zihar ni berdosa. Dia tak sama macam talak. Talak diharuskan. Tapi zihar dia adalah perbuatan mungkar. Menyamakan isteri seperti maknya. Kena tahulah maksud dia apa. Kalau dia maksud seperti nak menjauhkan daripada isterinya, itu perbuatan mungkar. Lepas tu Allah mengatakan ia adalah bura. Perkataan yang mungkar dan dia dusta. Maknanya berdosa lelaki jika dia melakukan perbuatan zihar. Dia boleh bertaubat tak? Ya, Tuhan kata wa innallaha la'afun ghafur. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Okey, tetapi ia telah berdosa. Tapi bertaubat boleh. Ya, Allah membuka ruang taubat. Okey, lepas tu kita baca ayat 3 dekat 3. Oh, ayat 3 tak ada. Okey. Kalau kita baca nanti dekat ayat 3, kalau tuan-tuan nak tanya, lepas tu lelaki tu kena buat apa? Kalau dia nak patah semula, maknanya kalau dia nak bersama dengan isterinya. Kan, sebab kalau dia dah sama macam mak dia tak boleh menyetubuhi isteri dia. Sebab mak dia kan, suami kan macam mak dia. Kalau dianggap isteri macam mak dia, jadi tak boleh dia menyetubuhi isteri dia. Jadi macam mana kalau dia nak mendatangi isteri dia? Maka kerana perbuatan zihar ini satu benda yang mungkar dan perkataan zura, maka Allah Ta'ala bagi jalan pada ayat nombor 3 dan 4. Tapi saya tak letaklah terjemahan ayat tu dekat nota. Nanti tuan-tuan kenalah buka Quran terjemahan. Apa kafarah dia? Denda jika dia nak kembali kepada isteri dari sudut nak menyetubuhi isteri dia, maka jawapannya ada pada ayat nombor 3 dan 4.
Okey, jawapan dia ada pada ayat nombor 3 dan ayat nombor 4. Kalau baca ayat nombor 3, cara pertama, kalau ada hamba, dia kena bebaskan hamba. Kalau dia tak boleh nak bebaskan hamba, Allah Ta'ala suruh dia fasiyamu syahraini mutatabi'in. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh miss. 2 bulan denda dia berpuasa. Sebelum Allah kata ayyatamassa. Sebelum dia bersama dengan isterinya. Tapi kalau dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, Allah mengatakan fa'it'amu nasittina miskina. Maka dia kena memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu jawapan dia lah. Tapi kita bukan nak bincang panjang lebar tentang hukum hakam, tapi sekurang-kurangnya kita faham. Oh, selalu baca surah Al-Mujadalah. Rupa-rupanya kisah seorang perempuan. Disebabkan dia ni mengadu kepada Nabi, maka Allah Ta'ala menurunkan hukum hakam tentang hukum zihar. Kalau Allah dah turun hukum hakam pasal zihar, tak ada orang boleh ubah lagi. Tak ada orang boleh ubah. Dia kena apa? Dia kena bebaskan hamba. Kalau tak mampu, puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak mampu, dia kena beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Boleh tak nak buat cara lain? Tak boleh. Itu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tanya, macam mana kita kata tak boleh ubah? Sebab pada ayat nombor 4 tu, kita akan jumpa di hujungnya, Allah mengatakan, watilka hududullah. Dia kat ayat 4 tu, Tuhan kata, watilka hududullah. Tuhan kata, demikian itulah batasan-batasan Allah. Maknanya itulah prosedur dia. Tak boleh dah ubah dah. Okey. Jelas ya? Kerana apa? Kerana perbuatan zihar tadi. Okey. Kita terus pergi kepada tema. Okey, kita dah tahu ya, kenapa surah tu Al-Mujadalah tu makna apa? Kalau kita nak bariskan Mujadilah makna apa? Okey, jelas ya? Okey. Kalau kita nak, sekejap ya, Al-Mujadalah. Sekejap. Betul tak saya sebut tadi itu? Al-Mujadalah soal jawab betul. Okey, tengok tak dekat nota ni? Kan, dekat surah kita Mujadilah kan? Al-Mujadi kan? Di kan? Kalau di, dia memang pasal perempuan. Sebab tu elok terjemah kat sini. Sebab tu dia ubah tentang soal jawab. Kalau baris dah, baru soal jawab tadi. Okey. Selesai kat sini sebelum saya tertinggal. Sebab kita tak patah balik dah pada surah ni. Sebab kita nak terus surah lain. Okey, tapi sebelum tu, jom kita tengok apakah tema yang bersesuaian dengan surah pasal Al-Zihar ni. Okey. Pendapat pertama dalam kitab Dilalatul Asma, kita selalu rujuk kitab ni. Okey. Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan surah Al-Zihar ni ataupun surah Al-Mujadalah ni, tema dia sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebut tentang sifat iltizam. Iltizam tu maksudnya berpegang teguh dengan batasan-batasan. Dalam Arab dipanggil hudud. Maksudnya iltizam, pegang teguh dengan apa saja peraturan yang Allah telah tetapkan. Yang Allah telah tetapkan peraturan-peraturan tu iltizam, berpegang teguh. Yang Allah itu, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu tema dalam surah Al-Mujadalah. Maknanya surah Mujadalah ni, tema dia adalah Allah telah letakkan batasan-batasan ataupun peraturan-peraturan yang kita kena ikut peraturan tu. Kenapa kena ikut peraturan tu? Kerana yang buat peraturan tu, dia maha mendengar dan dia sangat mengetahui. Faham Jadi,
Daripada tema ni, macam ni tema didapat, kita ambil yang ayat pertama tadi kan. Mana dapat maha mendengar, maha mengetahui, kita ambil pada ayat yang pertama tadi. Ya Allah tu ulang sampai mendengar 3 kali kan. Sami'a, yasma'u, sami'un. Maknanya surah Al-Mujadalah ni bagi tahu, siapa-siapa langgar batasan-batasan ataupun limitasi hudud yang telah Allah tentukan, dia akan berhadapan dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tak sepatutnya kita tidak ikut. Maksudnya kalau ada orang ziharkan Allah, ziharkan isteri dia, maka dia kena ikut peraturan tu. Tapi dalam surah Al-Mujadalah bukan peraturan zihar saja. Dia ada lagi perkara-perkara yang lain lah, sikit sebanyak tentang ketentuan Allah, batasan Allah Ta'ala tadi. Tapi itulah temanya. Okay. Kalau kita rujuk dalam kitab lain, dalam kitab Awal Marrah, Syekh Adil, dia mengatakan mehwar bagi surah ataupun tema bagi surah Al-Mujadalah ni, sebenarnya Allah nak memaparkan, bagi tahu kepada kita tentang kelebihan ilmu Allah Ta'ala. Maknanya, kata Syekh Adil, surah Mujadalah ni, memang dia punya case insiden dia, isu utamanya pasal perempuan tadi. Tetapi daripada kes perempuan tadi itu sebenarnya, kan Allah Ta'ala turun hukum. Betul tak? Sebelum ni, tak ada hukum zihar tu nak buat apa. Kalau dah ada, tentu perempuan ni tak mengadu masalah. Jadi bila setelah dia mengadu masalah, Allah turunkan hukum. Jatuh hukum zihar ni kena buat apa suami tu kan. Kita sebut tadi, bebaskan hamba. Jadi, penurunan hukuman zihar itu tentulah dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Allah itu maha mengetahui. Jadi surah Al-Mujadalah ni temanya nak menunjukkan tentang bagaimana Allah tu dia mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gabungkan dua-dua, dia lagi lengkap. Jadi kita baca surah Mujadalah, kita dah dapat dah tema dia. Kita dah faham nama surah, kita faham tema dia. Okay. Jadi, kalau kita nak kenal Allah dari sudut pengetahuan Allah, maka kita studilah surah Al-Mujadalah. Sebab dia dikaitkan dengan tema tentang Allah, yang Allah itu sentiasa mengetahui. Tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, untuk mengukuhkan tema-tema ini, maka kita tunjukkan bukti. Ingat ya, tema surah ia dikeluarkan setelah mengambil kira kesemua ayat. Okey. Macam tu, tema tu sebenarnya dia keluar. Kalau orang tanya, macam mana boleh dapat tema macam ni? Jawapan dia, tema ini dia dikeluarkan, kesimpulan dia dibuat setelah melihat ke-22 ayat lah, keseluruhan ayat. Keluar dah tema ni. Jadi, saya nak mengukuhkan tentang tema yang dicadangkan ini dengan kita melihat ciri-ciri istimewanya surah Al-Mujadalah. Okay. Surah Mujadalah ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu-satunya surah yang setiap ayat dia akan menyebut tentang lafzul jalalah. Kita akan jumpa perkataan Allah, Allah, Allah pada setiap ayat dia. Ayat ada berapa? Semua sekali surah Al-Mujadalah, ayatnya ada 22 kan? 22. Kalau kita tengok bermula ayat 1 sampai ayat 22, setiap ayat tu dia ada lafzul jalalah, ada perkataan Allah, 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 Allah. Okay, kita tengok ayat nombor 1 dulu. Kita dah tengok tadi ayat nombor 1, di mana perkataan Allah tu? Qad sami'a Allah. Cepat. Wa tashtaki ila Allah. Lepas tu ada apa? Wallah. Lepas tu apa? Inna
ayat satu saja ada 4 lafzul jalalah disebut kalimah Allah. Ayat pertama dah sebut. Bermula ayat 1 sampailah ayat 22. Semua ada perkataan Allah. Tengok bukti dia. Saya dah bulatkan dah lah. Okay, tengok kat sini kan. Baca ayat 2 kan jumpa. Wa inna Allah. Ayat nombor 3. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kita baca ayat nombor 4. Litu'minuna billah. Tilka hududullah. Baca ayat nombor 5. Jumpa juga. Innal ladzina yuhadduna Allah. Baca ayat nombor 6. Jumpa 3 kali. Yauma yab'atsuhumullah. Sampailah hujung. Ayat nombor 7 kita akan jumpa. Alam tara anna Allah. Ayat lepas tu jumpa sekali dekat hujung. Inna Allah. Ayat nombor 8. Nanti tak perkataan Allah. Ada. Ayatnya berbunyi. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ. Ada perkataan Allah. Buka ayat nombor 8 macam tu. Sampailah hujung ayat. Terjemah waktu saya tak bacalah satu-satu. Tapi saya dah bulatkan dah. Cuma kalau nota dalam bentuk print, tak jumpalah warna kuning ni. Mereka kalau tukar print warna lah. Okay. Nanti tengok balik nota soft copy. Kan saya ada bagi nota PDF kan? Tengok dekat situ. Wattaqullah. Kalau ayat nombor 11 pun jumpa sekali banyak perkataan Allah kan. Sampailah ayat nombor 22. Allah mengatakan apa? Ayat 22 ni pun lagi banyak disebut nama Allah Ta'ala kan. Dia buat. La tajidu qawman yu'minuna billah. Man haddallah. Radiyallah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Habis surah Al-Mujadalah. Tapi setiap ayat dia ada Allah, Allah, Allah. Selesailah tentang surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Kalau kita nak isukan Islam ni, dia jaga tak martabat perempuan. Juzuk 28. Juzuk 28 memang pasal perempuan. Surah pertama Al-Mujadalah pasal perempuan, surah terakhir dalam juzuk 28 pun pasal perempuan. Nanti kita akan masuk surah yang hujung sekali, surah juzuk 28, surah Tahrim. Okey, kita masuk surah Al-Hashri. Suratul Hashr. Okey. Terima kasih kepada yang berkongsi laman link untuk soalan tadi tu. Saya jawab dulu soalan mana ada. Okey, perempuan. Okey, tak ada soalan. Okey, boleh saya teruskan dengan suratul Hashri? Boleh, Ustaz. Okey, ada pertanyaan tak? Okey, kita pergi kepada suratul Hashri. Okey. Al-Hashru maknanya pengusiran. Surah pengusiran. Maknanya ada orang yang telah dihalau. Cerita tentang pengusiran. Okey. Siapa yang diusir? Siapa yang mengusir? Diusir dari mana ke mana? Mengapa dia diusir? InsyaAllah kita akan ambil maklumat ni daripada nama surah pengusiran. Mungkin selama ini kita baca suratul Hashri. Tapi apabila kita dah masuk peringkat mengenali nama surah, maka akan membawa kepada kita akan menggali lagi. Dia akan timbul pada persoalan,
siapa yang diusir? Mengapa dia diusir? Ke mana dia diusir? Kan? Siapa yang mengusir? Dia akan keluar soalan kita belajar 4W 1H tu lah. Kan? What, where, when, which, how. Itu kaedah-kaedah untuk bertanya soalan kan. Okay. Daripada nama surah tu dia akan membuka kepada maklumat yang lebih lanjut. Okey, surah Al-Hashr ini kalau siapa nak rujuk dalam Quran, ia berada pada muka surat 545. Dia muka surat 545 dalam Quran tu dia gabung penutup surah Al-Mujadalah. Sebahagian dekat dia tu ada ayat suratul Hasyri. Bermula muka surat 545 sehingga muka surat 548. Surah Al-Hasyri dia ada 2 ayat lebih daripada surah Mujadalah. Kalau Mujadalah ada 22 ayat, dia ada 24 ayat. Okey, kita tengok nama-nama lain bagi suratul Al-Hasyri. Surah pengusiran. Okey. Nama yang para ulama menamakan ia, surah Al-Hashr ini, ada juga para ulama menamakan nama lain dia adalah surah Bani Nadir. Bani Nadir. Okey, kalau tuan nak tulis lagi dekat sini, tulis tambah perkataan Nadir. Bani Nadir ni siapa? Dia adalah Yahudi. Dia adalah satu kumpulan Yahudi, mereka ni daripada Bani Nadir. Okay. Boleh kat situ. Okay. Disebabkan kita tahu nama lain, walaupun namanya adalah ijtihadi oleh para ulama. Kan? Kita dapat dah satu maklumat tambahan. Sebab kalau kita hanya rujuk kepada nama pengusiran, kan, kita akan tahu, kita akan bertanya-tanya lagi tentang tu kita siapa yang diusir. Kan akan timbul persoalan. Tapi kalau kita belajar nama surah, kita tengok nama lain, dia akan bagi kita maklumat tambahan. Oh, nama lain dia surah Bani Nadir. Maknanya yang diusir tu siapa? Yang diusir tu adalah Bani Nadir. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang Yahudi. Nampak kan? Kelebihan kita belajar nama-nama lain. Walaupun diijtihadi oleh para ulama. Nama yang para ulama berikan nama tu. Dan setelah tengok 24 ayat ni, berkisarkan tentang Bani Nadir. Okey. Kalau tuan-tuan nak catat di dalam nota, kan, kalaulah orang tanya, siapakah di antara sarjana alim ulama yang menamakan surah itu adalah surah Bani Nadir, tuan-tuan letakkan di situ adalah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, yang menamakan surah ini adalah surah Bani Nadir. Okey. Kata-kata Ibnu Abbas ini boleh jumpa dalam banyak kitab tafsir. Ibnu Abbas, apabila orang tanya kepada dia tentang surah Al-Hashr, dia kata, oh, surah tu dia dinamakan, dikaitkan dengan Bani Nadir. Okey. Kalau ulama lain yang menamakan surah itu adalah surah Bani Nadir, macam Al-Imam Suyuti, Al-Imam Biqai, dalam kitab tafsir Ibnu Atiyah, Ibnu Juzi, dinamakan surah Bani Nadir. Lepas ni kalau dengar dalam mana-mana pengisian, okey, surah Bani Nadir, wah kita dah tahu dah. Bani Nadir yang kena halau tu kan. Jelas kan? Tu Bani Nadir, mereka ni lah yang sebenarnya yang diusir. Kenapa mereka diusir? Itu yang maklumat yang kita nak gali lagi tentang
nama surah pengusiran. Lepas tu kalau kita tak terjun kepada mencari nama, mungkin kita akan tertinggal kepada persoalan siapa yang diusir, mengapa diusir, kan? Dari mana mereka diusir, apa sebab mereka diusir. Jadi disebabkan kita mengambil jalan belajar nama akan menjawab kepada persoalan-persoalan ini. Okey. Sebelum saya lanjutkan, pertama kita kena cari dulu. Kita kena cari dulu di manakah sumber ayat yang ada menyebut perkataan al-hasyru. Okey. Ayat dia tak ada dekat ayat pertama, tetapi dia berada pada ayat yang kedua. Okay, tengok baik-baik pada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li'awwalil hashr. Kita akan jumpa perkataan apa? Perkataan al-hasyri. Dekat sini kan? Itulah yang menjadi kepada sumber nama surah itu Al-Hashr. Apa itu Al-Hashri dekat sini? Saya telah letakkan dia pada warna hijau ni. Maksudnya pengusiran. Terjemahan dia saya ikut warna dekat ayat tu. Hijau-hijau. Perhatikan baik-baik. Li-awwali, awal maknanya yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Dialah, iaitu Allah, yang telah mengeluarkan orang kafir dalam kalangan ahlul kitab. Okay. Orang kafir dalam kumpulan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, tentulah akan ada dua je. Sama ada dia Yahudi ataupun dia Nasrani. Yahudi ataupun Nasrani. Tapi kalau Nasrani, dia tak ada dekat Mekah. Jadi siapa dia? Tentu dia Yahudi. Dia dapat jawapan dia Yahudi. Yahudi, nama lain dia, pangkat dia Ahlul Kitab. Okay. Maknanya, Allah telah mengeluarkan orang kafir. Dia ni kafir. Dia daripada Ahlul Kitab. Dia siapa? Dia adalah Yahudi. Diusir dari mana? Allah keluarkan mereka dari mana? Dari kampung mereka. Daripada tempat kediaman mereka tu, Allah keluarkan mereka. Bila mereka keluar dari kampung mereka, daripada tempat tinggal mereka, kata Allah, pada bila? Pada saat pengusiran yang pertama. Apa makna dia? Okay. Maknanya dalam sejarah di bumi Madinah ketika itu, peristiwa pertama orang Yahudi dihalau keluar daripada tempat tinggal mereka adalah pada peristiwa dalam ayat. Okay. Kita dapatkan dulu maklumat tu, nanti saya akan ceritakan lagi. Macam mana mereka boleh dihalau? Tak kesian ke dia orang halau? Ada sebab dia. Okay. Tapi maklumat tu tak ada dalam nota lah. Tapi kita dah tahu dah. Di mana sumber ayat ni? Dah tahu dah kan? Al-Hashri mana? Okey. Kemudian sekejap tengok pada ayat 6 dan 3. Okey. Tak apa, dah dapat maklumat tadi. Okey. Sebelum kita teruskan kepada maklumat dia yang lebih lanjut, tuan catat ya. Catat beberapa maklumat tambahan. Okey. Begini. Orang Yahudi, okey begini, permulaan dia begini. Okay. Ketika Nabi dah sampai Madinah, maksudnya Nabi dah hijrah,
Kalau kita baca dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Okay. Waktu Nabi sampai dekat Madinah, waktu Nabi sampai dekat Madinah, Nabi dia berhadapan dengan 3 jenis grup. Nabi ketika dia sampai dekat Madinah, Nabi berhadapan dengan 3 kumpulan. 3 kumpulan. Okay, Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang mereka ni dia tak masuk Islam. Tetapi mereka ni membuat perjanjian damai. Mereka buat MOU. Mereka buat perjanjian damai dengan Nabi SAW supaya Nabi lindung mereka. Mereka tak kacau Islam, mereka buat perjanjian damai. Mereka nak hidup sendirilah. Tapi mereka tak masuk Islam dan mereka tidak menjalankan Islam sebab mereka buat perjanjian damai. Mereka buat perjanjian, buat mutual agreement. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, mereka kumpulan yang dia tak masuk Islam tapi dia serang orang Islam. Dia menyerang orang Islam. Itu kumpulan kedua. Okey. Kumpulan yang kedua. Kampung tu kampung Madinah. Ya, Madinah. Okey. Sekitar Madinah. Okay, ada yang tanya soalan, kampung tu apa? Kampung tu sekitar Madinah. Okey, kita dah sebut tadi Kita sebut awal-awal tadi surah juzuk 28 ni seperti surah Hashim, surah Madinah. Maknanya ketika Nabi dah sampai kat Madinah. Sekarang kita nak cerita manusia di zaman Nabi ni, ketika Nabi dah masuk ke Madinah, Nabi dapat memerintah Madinah, manusia ni dia terbagi kepada 3. Okey, yang kedua siapa? Yang mereka ni tak masuk Islam tapi mereka nak perang je dengan Nabi, nak lawan Nabi, bermusuh dengan Nabi. Berbeza yang pertama. Yang pertama dia buat perjanjian. Dan kumpulan yang ketiga ni, dia tak buat apa-apa perjanjian pun, tapi dia nak buat hadis sendiri. Faham tak? Yang grup 3 ni, dia tak buat apa perjanjian pun. Dia nak buat hadis sendiri, tapi dalam masa yang sama, mereka ni seperti sentiasa update, sentiasa update. Mereka ni walaupun mereka buat hal sendiri-sendiri, tapi mereka selalu mereka satu mengikuti perkembangan. Muhammad ni menang tak dalam perang, apa yang berlaku. Mereka seperti nak ambil kesempatan. Nombor 3 ni, grup yang ketiga ni adalah orang munafik. Dia orang munafik. Grup yang pertama yang dia buat perjanjian damai dengan Nabi, dia buat mutual agreement tu. Kan, supaya Nabi berikan mereka perlindungan walaupun mereka duduk kat sekitar Madinah. Kan, mereka minta mereka dilindungi. Grup yang pertama itulah orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Kelas kat situ. Okey. Maklumat lanjut. Sikit lagi. Orang Yahudi ni pula, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia berhadapan, ini saya pecahkan orang Yahudi sikit lagi, kita berhenti. Setengah kita berhenti. Okey, orang Yahudi ni, mereka terbahagi kepada 3 bani. Mereka terbagi kepada 3 kumpulan pula. Tulis kat situ, penting maklumat ni. Okay. Orang Yahudi yang mereka membuat perjanjian damai dengan Nabi ni, kan, mereka ni ada 3 grup yang duduk sekitar Madinah ni. Okey. Yang pertama, mereka ini digelar dengan nama Bani Qainuqa. Qainuqa. Itu pertama. Yang kedua, dia panggil Yahudi daripada Bani Nadir. Yang surah yang kita nak bincang. Bani Nadir. Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Quraidah. Qaf, qaf. Quraidah. Qaf, ura, ya, dha. Ta marbutah. Quraidah. Apa 3 ni? Okey.
Daripada 3 kumpulan Yahudi ni, okey, kumpulan Yahudi ni, okey, daripada 3 ni, Bani Qainuqa, okey, Yahudi Bani Qainuqa ni merupakan kumpulan pertama yang mencabuli perjanjian. Mereka break the agreement. Mereka break perjanjian tu. Okey. Mereka ni adalah di antara 3 ni, mereka ni jenis di antara orang yang paling berani sekali nak lawan Islam. Dia disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Okey. Bani apa? Jangan tukar tu. Bani Qainuqa dulu. Bani Qainuqa dulu. Kita Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni kumpulan Yahudi pertama yang mencabuli perjanjian dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka berperang. Adalah cerita dia berperang, umat Islam kepung mereka 15 hari. Bani Qainuqa ni. Akhirnya mereka melarikan diri. Berpecah. Okey. Mengata. Okay. Yahudi yang kedua, Bani Nadir. Bani Nadir ni yang kita akan kaitkan dengan Suratul Hasyri. Ingat, Suratul Hasyri dia tak ada kaitan dengan Bani Qainuqa, dia tak ada kaitan dengan Bani Quraidah, dia kaitan dengan Bani Nadir. Okay, Bani Nadir Okay. Boleh tadi maklumat. Okey. Bani Nadir ni mereka juga telah mencabuli perjanjian. Macam mana mereka mencabuli perjanjian? Mereka pernah buat satu komplot untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang Yahudi ni, kalau kita nak belajar world sekarang kan, kita didominasi orang Yahudi, orang kata Jews Yahudi ni, yang sekolah-sekolah ni belajar pada kisah Nabi, belajar pada kisah Nabi Yusuf. Perangai dia daripada dulu, DNA Yahudi tu daripada kisah. Sebab tu siapa nak belajar kisah Yahudi, dia kena study daripada kisah Nabi Yusuf. Kalau kita nak belajar sejarah Bani Israel, insya-Allah saya boleh ceritakan maklumat tu. Separuh cerita Bani Israel itu tentang ikut kisah Nabi Musa. Nanti kita ikut Nabi Musa, kita akan cerita panjang lebar tentang Bani Israel. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi ni, Nabi SAW, Bani Nadir ni, mereka pernah buat satu komplot nak bunuh Nabi. Ada dalam hadis. Di situ ada Ibn Qayyim Al-Jawzi. Mereka cuba nak, masa tu sebenarnya Nabi SAW masuk dekat kampung diorang, masuk dekat tempat tinggal mereka ni. Nabi sebenarnya Nabi nak buat perbincangan dengan orang Yahudi untuk Nabi bayar diat. Diat ni faham tak? Diat tu kalau macam kita membunuh orang kan, kita kena bayar diat. So Nabi nak discuss lah tentang tu. Tapi mereka mengambil kesempatan Nabi nak datang tempat diorang. Mereka pakat, mereka nak ambil satu batu besar, mereka nak bunuh Nabi tu. Macam kita kata assassin apa, gerakan nak membunuh kan. Tetapi Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi tahu, Nabi terselamatlah. Tetapi disebabkan mereka berusaha nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dengan para sahabat pergi ke tempat perkampungan Bani Nadir ni. Itulah. Apa yang berlaku dekat Bani Nadir ni ada dalam Suratul Hasyri. Ini kita akan belajar. Okay, kita akan belajar maklumat ni. Okay. Tapi saya nak tutup cerita Bani Quraizah sekejap. Okay. Bani Quraizah pula adalah Bani yang sangat keras kepala. Orang Yahudi yang keras kepala. Maknanya Bani Quraizah ni adalah cerita stage yang berikutnya. Orang Yahudi last kali dekat Madinah tu Bani Quraizah. Yang Bani Quraizah ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat balik waktu kita belajar surah nombor
33 surah Al-Ahzab. Ketika kita belajar surah Al-Ahzab, surah cerita tentang parit yang digali kan, Al-Ahzab, tentera bersekutu tu. Bani Quraidah ni, plot cerita mereka ni wujud ketika mana perang Ahzab. Mereka mengambil kesempatan untuk perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpakat dengan Al-Ahzab tu. Itu kita dah cerita dekat perang Ahzab tu. Jadi itu kisah Bani Quraidah. Itu sedikit sebanyak maklumat tu. Tetapi suratul Hasyri kisah Bani Nadir yang mereka tak berjaya membunuh Nabi, tetapi Nabi mendapat wahyu dia nak dibunuh, maka Nabi mengumpulkan tentera-tentera orang Islam untuk menyerang perkampungan Bani Nadir. Peperangan dengan Bani Nadir ni sebenarnya tidak berlaku sebarang tumpah darah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Bani Nadir mereka mengambil solusi, mereka keluar daripada perkampungan mereka tu. Saya faham kan? Mereka keluar daripada perkampungan mereka itu. Itulah yang Allah Ta'ala kata apa? Inilah ayat 2 dan ayat 3 kita akan baca lepas ni. Itu yang Allah kata apa? Dialah yang telah mengeluarkan orang kafir dalam kalangan ahlul kitab dari kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Lepas tu Allah mengatakan ma dhanantum ayyakhruju. Kamu orang Islam tak suspek pun, tak sangka pun mereka akan keluar. Maksudnya perang dengan Bani Nadir tak payah susah payah nak kena panah ke, nak kena berpedang ke, tak ada. Sebab Bani Nadir ni, mereka sendiri yang keluar dari kampung mereka. Itu yang Allah kata, kamu tak sangka pun mereka akan keluar. Dan mereka pula mengingati yang mereka ni macam ni. Mereka, Bani Nadir ni dengan sombong dia kata, tak apa, biarlah orang Islam datang. Kita ada benteng yang sangat kuat. Itu yang Allah kata, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng mereka akan dapat menyekat dan memberi perlindungan daripada azab Allah Ta'ala tu. Kan? Daripada dicerobot oleh Nabi dan pasukan tenteranya. Lepas tu Allah mengatakan wa qazafa, Allah kata fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Tetapi akhirnya ketika tentera Islam sampai, mereka pula tiba-tiba jadi takut. Allah mengatakan maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tak disangka-sangka dan Allah menanamkan perasaan takut dalam hati mereka. Sebenarnya orang Yahudi ni takut. Dia sangat takut. Jadi apabila mereka dah takut tu, mereka buat apa? Quran kata, Allah mengatakan yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Sebelum mereka nak keluar tinggalkan kampung mereka tadi tu, mereka buat apa? Mereka ambil kesempatan, mereka membinasakan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang beriman. Maksudnya, perkampungan mereka tadi tu, mereka tak nak orang Islam ambil, maka mereka musnahkan rumah-rumah mereka. Mereka rosakkan rumah mereka, dan ketika Islam sampai pun memang berlaku beberapa kemusnahan lah, merosakkan pokok-pokok dan sebagainya tu. Dan lepas tu Allah Ta'ala kata, ambillah pengajaran wahai orang yang mempunyai hati yang celik. Ulil absar. Okey, faham kat ayat dia kan? Dah dapat kat cerita tadi. Lepas tu ayat nombor 3. Kita tutup ayat nombor 3 lah, lepas tu kita habis. Okey. Ayat nombor 3, Allah memberitahu kepada kita,
walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Allah Ta'ala kata, dan jika tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan mengazab mereka dekat dunia. Walahum fil akhirati azabun nar, dan di hari akhirat mereka akan mendapat azab. Maksud dia macam mana? Maksud dia macam ni. Allah Ta'ala bagi tahu. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, kalau bukan mereka itu keluar daripada kampung mereka, maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau mereka tak keluarlah, maksudnya kalau mereka tak keluar dari kampung mereka, mereka bertahan dengan benteng-benteng mereka tadi, tentu mereka dah dapat azab dekat dunia. Azab dekat dunia itu maksudnya mereka akan dibunuh ke, kan mereka dapat azab kebinasaan ke, tetapi mereka tak dapat azab dekat dunia tu disebabkan apa? Disebabkan mereka telah diusir keluar. Mereka melarikan diri, mereka keluarkan diri mereka daripada kampung itu. Tetapi Allah Ta'ala kata, pada hari akhirat nanti, mereka kata tak dapat azab. Tetapi dekat dunia mereka tak dapat azab. Sebab mereka lawan Rasul kan. Kalau orang-orang dulu, kalau lawan Rasul, itulah mereka akan dapat kebinasaan. Tapi orang Bani Nadir ni, mereka Allah Ta'ala mereka dekat dunia. Disebabkan disebab isu pengusiran tadi. Dan akhirnya, tapi di akhirat mereka akan mendapat azab. Jadi itulah sedikit pengenalan tentang Bani Nadir yang diusir keluar dari kampung mereka yang berada di sekitar Madinah. Nak tahu mereka pergi mana dan nak tahu apakah tema di sebalik kisah Bani Nadir ataupun surah Al-Hashr ini, maka kita kena bincang maklumat itu pada minggu hadapan. Kita tak nak habiskan juga malam ni. Panjang sikit lah. Tapi tak panjang mana pun. Tapi minggu depan lah. Terkejar-kejar pula nanti. Kan? Pelan-pelan kita belajar. Jadi minggu depan, kita akan habiskan maklumat tentang suratul Hasri panjang sikit. Apa siapa tak boleh nak habiskan. Okey. Tentang macam mana? Boleh lagi? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Okey. Begini. Boleh Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Begini Okey. Ni tajuk apa? Okey. Penamaan surah tadi saya tak perlu ulang, saya tak perlu sebut lah. Sebab tadi sudah kupas ya. Samalah seperti penamaan surah tadi. Kenapa surah tu nama Bani Al-Hashr? Kenapa surah tu nama Al-Hashri? Kita dah ulas tadi sikit sebanyak. Okey. Kalau kita baca dalam Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Abu Hairi rahimahullah, beliau mengatakan pengusiran pertama terjadi pada masa Rasulullah SAW, pada zaman Nabi SAW, yang mana orang Yahudi diusir daripada Madinah, mereka pergi ke bumi Syam. Mereka pergi mana? Mereka bertebaran pergi Palestin ke, mereka pergi Jordan ke, mereka pergi Lebanon ke, mereka pergi di bumi Syam lah, pergi Syria. Mereka keluar, maknanya mereka berpecah keluar daripada Madinah. Itu kali pertama dalam sejarah mereka diusir keluar. Tapi kalau kita pergi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mereka diusir keluar buat kali yang kedua. Dalam sejarah orang Yahudi di zaman Nabi dan zaman para sahabat, sekali lagi orang Yahudi telah diusir keluar oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini pada zaman Khalifah Umar. Umar dia buat satu polisi. Kan? Dia buat satu polisi tidak membenarkan orang Yahudi ada. Panjang sejarah dia. Orang Yahudi. Jahat orang Yahudi ni sebenarnya tuan-tuan kan. Mereka boleh nak bunuh Nabi. Sebab itu bab isu membunuh ni sebenarnya orang Yahudi sampailah ke hari ini. Lepas tu sejarah dia akan berulang. Kan?
Kalau orang Yahudi di zaman Nabi ni, mereka ada DNA adik-beradik Nabi Allah Yusuf kan, yang nak bunuh Nabi Yusuf. Sebab Bani Israel, yang batch yang pertama sekali Bani Israel adalah adik-beradik Nabi Allah Yusuf lah. Nabi Yusuf tu adalah Bani Israel. Sebab apa? Yaqub adalah Israel ni. Jadi anak-anak Bani Israel ni, batch yang pertama sekali adalah adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Jadi, siapa nak study tentang asal-usul Bani Israel yang akhirnya mereka dipanggil Yahudi tu, tuan-tuan kena mulakan plot cerita itu kisah adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Kat situ dia bermula. Sampailah zaman Nabi. Sampailah Palestin sekarang. Dia panjang lagi cerita dia. Okey, Itu kisah dia. Okey. Tapi kita tak nak cerita pada zaman Umar ni. Itu kita kena buat cerita yang lain, insya-Allah. Ada banyak cerita best yang kita boleh cerita pada zaman Umar. Okey. Kita tengok penamaan dia siapa. Penamaan dia pun sama seperti yang saya cerita tadi itulah. Tapi ni semua rujukan dia. Okey, cukup kita penamaan ni. Okey, kita nak tengok pada tema dia. Okey, tema surah Al-Hasyr ini. Okey, salah satu tema yang dicadangkan adalah surah Al-Hasyr ini adalah surah yang Allah nak paparkan tentang bagaimana musuh-musuh yang dia nak lawan Allah, dia nak lawan Rasul, sama ada dibuat secara zahir ke, dia nak buat secara diam-diam ke, tentu mereka akan kalah. Tentu mereka akan kalah punya. Jadi surah Al-Hasyr ini surah yang tema dia pergi kepada apa? Pertolongan Allah. Dari sudut mengalahkan mana-mana musuh yang nak menentang Allah, dia menentang Rasul. Sama ada dia terang-terang menentang ataupun dia ada nak menentang secara tersembunyi. Jadi tema dicadangkan. Okey. Tengok satu lagi tema. Dalam buku Awalul Marah At-Tadabbur Quran. Okey. Syekh Adil mengatakan dalam buku dia, dalam kitab tersebut, tema surah ni adalah tentang kekuasaan Allah meninggikan orang yang beriman dan merendahkan orang yang kafir. Ada kaitan jugalah. Macam mana dikatakan meninggikan orang beriman? Allah sentiasa tolong. Macam mana dikatakan merendahkan orang yang kafir kepada Allah? Adalah dengan Allah mengalahkan mereka. Boleh digabung sama je sebenarnya. Okey, itu tema ni. Okay. Jadi nak kukuhkan tema ini, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni dia akan kalahkan mana-mana musuhnya. Jadi kalau kita nak tahu tentang isu mengalahkan musuh-musuh, mesti ada elemen apa? Mesti ada elemen kekuasaan, kegagahan, keperkasaan. Betul tak? Okey. Maklumat tentang Allah berkuasa, Allah gagah, kan? Sebab isu tentang kalahkan musuh ni sebenarnya ada dalam ayat suratul Hasyr. Macam mana kita nak tengok dia? Okay. Kalau orang kata apa contoh Allah telah kalahkan musuh dia? Itu tu nama surah tu Al-Hasyr tu, Bani Nadir tu, itu. Macam mana orang Yahudi dia boleh dihalau keluar sedangkan mereka kan ini kuat? Dalam surah Al-Hasyr itu, pada ayat-ayat tu sebenarnya Allah bagi tahu dah jawapan tu. Macam mana kita nak tahu? Okay, jom kita tengok pada pembukaan dia. Okay, cara dia. Okay, ya. Perhatikan baik-baik maklumat ni. Okey. Waktu kita baca dekat Allah, saya minta maaf ni sebenarnya pembukaan. Okey, kita tengok kat pembukaan ni. Kita tengok ni dekat pembukaan surah ayat pertama. Okey. Tengok ya. Dekat ayat pertama dalam suratul Hasyr, Allah dah bagi tahu dah. Jadi gagah, jadi perkasa. Tak siapa boleh kalahkan dia. Dekat mana tau? Dekat sini. Suratul Hasyr, tulis saya maklumat ni.
surah yang dibuka, tak ada surah macam Al-Hasyri, macam ayat pertama ni tak ada. Tetap bukalah dalam mana-mana surah, tetap takkan jumpa ayat pertama yang dalam ayat tu ada tasbih, okey, ada tasbih dan diiringi dengan dua nama Allah yang mulia, iaitu Al-Aziz, Al-Hakim. Tak ada. Ayat yang bentuk macam ni. Ayat mula dengan tasbih, ada. Ayat mula dengan tasbih, ada. Surah lain pun ada. Tapi ayat yang menyebut dua nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, digabungkan sekali dengan tasbih dalam ayat yang sama, ia hanya ada dalam suratul Hasyri. Kenapa? Okay. Ya, dapat. Kita tengok pada pembuka dia. Okay, cuba kita tengok pada penutup dia. Ya. Penutup suratul Hasyri, Allah ulang sama macam ayat pertama. Tengok pada penutup dia. Ayat 24. Tengok ayat 24. Perhatikan baik-baik ayat 24. Okay, ini penutup suratul Hasyri. Cuma dekat nota ni saya salah. Sebenarnya bukan pembukaan, penutup. Tulis kat situ. Penutup. Saya memang selalu salah. Sebab tu kalau tuan dapat nota dari saya, tolong tolong tegur kalau saya salah. Sebab kebiasaannya saya memang ada salah silap. Sebab saya memang tidak ada orang yang menyimak balik kali kedua tentang ejaan dan sebagainya lah. Jadi tolong betulkan. Okey, penutup. Penutup surah ayat 24 ni memang last sekali. Sama tak macam ayat pertama? Allah tutup dengan kalimah tasbih. Lepas tu Allah sebut namanya wa huwal azizul hakim. Pernah tak kita bertanya, sama ya pembuka dengan penutup, tapi ada tasbih, tapi ada Al-Azizul Hakim. Kalau kita belajar Al-Aziz, memang terang lagi jelas. Allah tu Maha Perkasa. Kalau sebut tanpa belajar nama Allah Maha Perkasa, Al-Aziz mesti dikaitkan dengan tak ada siapa pun boleh kalahkan Allah. Itu Al-Aziz. Bukan sekadar Allah Ta'ala kata dia itu tak ada siapa boleh tewaskan dia, boleh kalahkan dia. Allah Ta'ala kuatkan makna Al-Aziz dengan ucapan tasbih. Tuan faham tak apa makna tasbih? Apakah makna di sebalik tasbih? Siapa boleh terangkan? Sebelum kita tutup makna. Mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Kekurangan, kelemahan dan sifat raya. Maknanya, perkataan tasbih membawa makna apa? Allah itu tidak ada sebarang kelemahan. Allah ni tak ada sebarang kekurangan. Itulah tasbih. Mensucikan Allah daripada segala sifat lemah, sifat kurang. Bayangkan, ucapan tasbih dikombinasikan dengan nama Allah Al-Aziz, membawa makna apa? Kalau Al-Aziz itu sendiri sudah membawa makna Allah ni Maha Perkasa, kan? Tak ada tasbih pun dah boleh bawa makna tu. Tetapi digabungkan dengan tasbih nak menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala ni tak dapat dinafikan lagi. Maknanya sangat mendalam. Tentang kekuasaan Allah Ta'ala tadi tu. Kenapa ayat ni bentuk macam ni, tasbih, ada nama Al-Aziz, Al-Hakim dekat pembuka dan penutup dalam suratul Hasyri? Dapat tak jawapan dia? Disebabkan ada pattern ayat dia macam ni, pelik daripada surah-surah lain, itu yang para ulama menamakan tema surah ini adalah, nampak tak? Kena tak tema ni? Pertolongan Allah dalam mengalahkan musuh-musuh yang menentang Allah dan Rasulnya. Kes tadi dia apa? Contoh yang paling dekat, Bani Nadir tadi.
Siapa nak kalahkan Allah, siapa nak lawan Rasul dia akan kalah punya. Macam mana kita nak tahu dia akan kalah punya? Allah sebut perkataan tasbih digabung dengan Al-Azizul Hakim pada pembuka dan penutup. Okay. Kalau nak kuatkan lagi tema ni, jom kita tengok last kali. Ustaz ni berapa kali last dah? Okey, ni last. Betul ni last ni. Sikit lagi. Okey, cuba tengok. Suratul Hasyri penutup dia apa? Penutup dia tentang ada Asmaul Husna kan? Bukan nama Al-Azizul Hakim saja. Tapi Suratul Hasyri merupakan surah utama yang ada nama-nama Allah Al-Husna. Cuba tengok nama-nama tu. Dan ayat 22, ayat 23 sampai ayat nombor 24 kita baca tadi kan. Kita akan jumpa nama apa? Huwallah, Huwallah, Huwallah. Lepas tu Allah sebut nama dia apa? Nama-nama ni. Hanya pada surah Hasyr saja. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Aziz ada jumpa kan? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Saya warnakan hijau ni sebab ni di antara nama-nama yang ada dalam nama yang hanya berada dalam surah tu Al-Hasyr, macam Al-Bari, Al-Musawwir. Persoalan ni kan, kenapa nama Allah Al-Husna banyak ni? Banyak sebenarnya nama yang lain tu. Al-Malik, Al-Quddus, kan? Ar-Rahman. Saya pandang sikit. Ada ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan? Isu dia, mengapa nama Allah Al-Husna ni dia berada banyak dalam suratul Hasyr? Jadi terkena tak pada tema yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan? Okay. Jadi habislah, Alhamdulillah. Kan, berjaya kita habiskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ada soalan? Kita tangguhkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ada baca yang hadis yang kata siapa yang baca 3 ayat akhir surah Al-Hasyr tu kan, dia Allah akan utus 70,000 malaikat, lepas tu memohon keampunan bagi dia. Tapi status hadis tu dhaif. Wallahu a'lam lah, sama ada boleh diamalkan ke macam mana Ustaz? Okey. Pertama, isu hadis dhaif, hadis tu lemah. Okey. Isu hadis lemah, dhaif, para ulama terbahagi, tapi kita ambil pendapat majoriti lah. Okey. Pendapat kebanyakan para ulama hadis kata hadis dhaif jika dia lemah, kena tahu lemah kuat ke lemah ringan. Itu isu dia. Kalau hadis tu lemahnya ringan, kita bolehlah mengambil teladan dari sudut bab kelebihan beramal tu. Tetapi ada syarat-syarat yang tertentu. Sangat ketat. Okey, hadis lemah, okey, yang ada cerita tentang kelebihan beramal, macam baca dapat doa malaikat ke kan? Seperti yang diwar-warkan itu, sebelum kita nak predik amal tu, betul kan untuk kita baca 3 ayat terakhir tadi tu, kan? Sebab dia termasuk dalam kelebihan kita membaca, maka kita kena tengok dulu status dia. Kalau status dia hadis yang sangat lemah, maka tak valid lah dari sudut kelebihan tu. Tapi jika hadis tu dia lemahnya agak ringan, lemah ringan, dia panggil lemah yang ringan, maka hadis tu boleh digunakan dari sudut dan dapat kelebihan seperti dalam hadis tu, tetapi dengan beberapa syarat lagi. Ketat sebenarnya. Antara syarat dia apa? Kita tidak boleh meyakini maklumat tersebut dari Nabi. Itu. Syarat dia macam duduk di antara tengah-tengah. Dia macam duduk macam kau tak boleh yakin bahawa amalan tersebut memang Nabi suruh, memang Nabi buat. Dia duduk kat situ. Isu dia. Jelas kan? Jadi sebab itulah hadis lemah ni, sangat lemah ni memang
memang dibincang oleh para ulama lah. Tapi saya nanti saya kena semak dulu. Ataupun kalau puan Azizah ada macam ada Fadilah kan? Ke Asia. Azizah kan? Asia Ustaz. Asia. Puan ya, tak ada dua nama tu, dia sebelah-sebelah tu. Oh, ada Azizah Aling dengan Asia Aling. Ada beradik ke ni? Iya Ustaz. Ya Ustaz, adik-beradik Ustaz. Ada mak saya pun sekali ni ha. Masya Allah. Okey, alhamdulillah anak beranak. Okey. Macam ni. Puan Asia, you gambar kan? Ya betul Ustaz. Okey. Ustaz. Saya ingat suara tu Ingat lagi. Saya Masya ingat. Allah. Barakallahu fi Ustaz. Wa fika barakallah. Okey. Jawapan dia adalah yang saya kena tengok dulu. Kita nak tengok dulu hadis tersebut status kedaifan dulu ya. Tapi dari sudut nak amal, jika hadis tu lemahnya ringan, para ulama membenarkan, tapi syaratnya ketatlah. Tapi syarat tu nanti insya-Allah nanti mungkin saya boleh kongsikan dalam kelas akan datang lah. Nanti saya Ya, kongsikan. baik. Baik insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Minggu depan, kita akan belajar surah apa pula? Nama surah minggu depan. Lepas surah ni apa nama dia? Saya dah lupa dah apa surah dia. Lepas pada surah Al-Hashr. Mumtahanah. Mumtahanah pun pasal perempuan juga. Perempuan tu siapa? Tunggu minggu depan kita belajar surah Al-Mumtahanah dan surah As-Saff. InsyaAllah minggu depan kita belajar surah Al-Mumtahanah dengan surah As-Saff. InsyaAllah pada minggu depan ya. Nota malam ni dapat tak? Ada dalam link? Dapat, alhamdulillah. Okey. Kalau ada soalan, kita jumpa nanti pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak semua atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah berikan kita keberkatan, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Allah istiqamahkan kita untuk mengikuti kelas yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.